Ya para pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita dalam bab yang ketiga, iaitu sistem persamaan. Dan dalam siri video kali ini kita akan mempelajari satu konsep yang dikenali sebagai persamaan serentak. Okey Ameh? Ya cikgu. Ameh dah ready dah Ameh? Dah ready dah cikgu. Hari ini Ameh kita akan mempelajari tentang persamaan serentak Ameh. Oh, okey cikgu, okey. Cikgu, bukan ke konsep persamaan serentak ni kita pernah belajar dulu cikgu masa lower form? Betul Ameh, kita dah pernah belajar. Habis cikgu, takkan nak belajar lagi cikgu? Ada perbezaan dia ke? Mesti beza Ameh. Yang ini advance sikit. Oh, okey cikgu, okey. Okey Meh, kita mulakan Meh pembelajaran kita dengan melihat slide ini. Okey, Ameh tulis dulu lah Meh tajuk dia Okey cikgu, okey. Sekarang Meh kita nak belajar tentang persamaan serentak kan? Ya cikgu. Okey, persamaan serentak yang kita pelajari dalam AdMaths ni Meh, Ameh tengok iaitu persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Nampak tak? Okey cikgu. Tapi cikgu persamaan linear, persamaan tak linear tu apa cikgu Yang itulah kita nak belajar. Jadi Meh, sekarang kita mengenali dulu persamaan linear, persamaan tak linear. Kita kenal dulu Meh. Okey cikgu, okey. Yang dikatakan persamaan linear tu Meh, cikgu bagi contoh di sini. Ameh tengok. Okey. Ni persamaan linear lah Meh. Cikgu bagi dua contoh persamaan di sini. Nampak tak? Ni dipanggil persamaan linear. Okey cikgu. Tapi macam mana nak kenal cikgu Apa ciri-ciri dia cikgu? Dia macam ni Meh. Persamaan linear ni Meh adalah persamaan yang mana kuasa bagi pemboleh ubahnya adalah 1. Meh tengok ni. Ni X kuasa 1 kan. Pemboleh ubah Y kuasa 1 kan. Sini pun kuasa 1, kuasa 1. Betul tak? Jadi mana-mana persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa 1, persamaan itu dikenali sebagai persamaan linear. Boleh? Oh, okey cikgu, okey. Baik, Ameh tengok pula contoh persamaan tak linear. Cikgu bagi di sini. Kenapa Meh ini bukan persamaan linear Meh? Kenapa ni persamaan tak linear Meh? Sebab ni ada kuasa 2 cikgu. Betul. Bagus. Macam itulah. Jadi sekiranya persamaan itu kuasanya bukan 1 Meh, dia adalah persamaan tak linear. Okey. Contoh lain kalau Meh tengok macam ni. Meh rasa ni pemboleh ubah ni kuasa apa Meh? Yang ni cikgu yang ni kuasa 1 lah cikgu. Ni kuasa 1, Y kuasa 1. Bukan Meh, bukan. Kalau Meh nak tahu kuasa dia, X ni kena letak atas dulu Meh. Bila letak atas 1 per X kan dia sama dengan X kuasa negatif 1 kan? Cikgu, betul. Jadi maksudnya Meh, kuasa dia ialah negatif 1 lah. Bukan 1. Nampak tak? Jadi kuasa dia kalau bukan 1, dia persamaan tak linear lah Meh. Oh, okey cikgu. Okey. Saya faham. Okey, bagus. Meh tengok satu contoh lagi. Ni juga persamaan tak linear tau Meh. Kenapa Meh agak-agak Meh? Rasanya macam tak tahulah cikgu. Okey. Persamaan ini merupakan persamaan tak linear Meh. Sebab apa? Sebab ada pendarapan dua pemboleh ubah. Nampak? Kalau ada pendarapan dua pemboleh ubah Meh, dia juga dipanggil sebagai persamaan tak linear. Okey Meh. Boleh tak bezakan antara persamaan linear dengan persamaan tak linear? Okey cikgu. Okey, saya faham. Jadi Meh, sekarang ni kita nak tengok bagaimana cara untuk kita menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Yang itulah kita nak belajar. Okey cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, Meh nak tanya sikit. Sebenarnya apa cikgu tujuan menyelesaikan persamaan serentak tu cikgu Okey, bagus soalan Ameh tu. Dia macam ni Meh. Baik, kita cuba tengok. Ini contoh persamaan linear kan? Ini contoh persamaan tak linear. Okey cikgu. Baik, bila kita terjemahkan dia ke dalam bentuk graf Meh, dia akan jadi macam ni. Okey cikgu, okey. Susah cikgu nak lukiskan graf ni. Kita tak diminta pun Meh lukis graf ni Meh. Cuma nak bagi tahu kat Meh apa yang dimaksudkan dengan persamaan linear tak linear tadi. Kalau Meh nak tahu lebih lanjut kan, bila sebut persamaan linear tu Meh, linear tu maksudnya lurus tau Meh. Linear tu maksudnya lurus. Jadi kalau persamaan linear maksudnya persamaan garis lurus lah. Jadi di sini Meh,
persamaan linear ni kan, kalau kita lukiskan graf, dia jadi graf garis lurus yang berwarna merah ni. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Kalau persamaan tak linear kalau dah linear itu lurus, maka tak linear tu tak lurus lah kan? Betul lah cikgu. Garis yang biru ni. Garis biru ni kan garis yang tak lurus Jadi ini adalah persamaan tak linear lah. Nampak tak? Okey cikgu. Jadi cikgu, apa cikgu matlamat penyelesaian persamaan serentak ni? Proses penyelesaian persamaan serentak ni matlamat akhirnya adalah untuk menentukan koordinat titik persilangan dia Nampak tak? Garis merah ni kan dia bersilang pada dua tempat, iaitu titik A dan titik B kan. Jadi matlamat akhir nanti nak tentukan koordinat titik persilangan ni lah. Itu tujuan menyelesaikan persamaan serentak cikgu Okey, betul. Jadi Amir tulis nota di sini. Penyelesaian persamaan serentak ialah proses untuk mencari koordinat titik persilangan. Cikgu, untuk menyelesaikan persamaan serentak ni, macam mana cikgu Dia guna kaedah apa cikgu Dia ada cara dia dia ada kaedah dia. Jadi di sini kita akan belajar 3 kaedah untuk menyelesaikan persamaan serentak. Yang pertama kita panggil kaedah penggantian. Kemudian kita boleh juga gunakan kaedah yang kedua yang dipanggil kaedah penghapusan. Dan juga kita boleh gunakan kaedah yang dipanggil sebagai kaedah perwakilan graf. Nampak tak? Macam tu cikgu Okey kita teruskan dengan slide yang seterusnya Okey cikgu. Sekarang kita nak belajar tentang cara untuk menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah penggantian. Bagus. Okey jadi kita mulakan dengan langkah yang pertama macam mana tahu? Sebelum tu kita labelkan dululah ni sebagai persamaan 1, persamaan 2 Okey, kalau cikgu tanya antara dua ni yang mana persamaan linear, mana tak linear? Persamaan yang pertama ni persamaan linear cikgu. Yang persamaan kedua ni persamaan yang tak linear. Okey sebagai langkah yang pertama kita ambil daripada persamaan yang pertama tu, iaitu persamaan linear ni kita tuliskan sama ada X ataupun Y sebagai perkara rumus. Tahu kan perkara rumus? Tahu cikgu, tahu. Okey, jadi kat sini cikgu ambil Y sebagai perkara rumus kemudian cikgu labelkanlah di sini sebagai persamaan yang ketiga. Okey. Okey, seterusnya cikgu gantikan persamaan yang ketiga ni cikgu gantikan ke dalam persamaan yang kedua ni, iaitu persamaan tak linear ni. Cikgu, maksudnya Y ni cikgu akan ganti dengan X tambah 4/3 lah cikgu. Betul. Jadi bila cikgu gantikan, dapat tulis macam ni lah. Okey cikgu, okey. Seterusnya kita ringkaskan lah. Jadi macam mana nak ringkaskan ni? Amir tahu tak? Ada idea tak macam mana nak ringkaskan? Ringkaskan cikgu kalau saya cikgu, saya darabkan X ni ke dalam lah. Okey. Kemudian ada pecahan 3 ni, nak buat macam mana? Kalau pecahan 3 ni cikgu, selalunya saya akan buat saya darabkan semua dengan 3 cikgu, supaya 3 tu hilang. Okey, bagus idea tu. Jadi kita darab semua dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3 ya cikgu. Akhirnya kita boleh tulis macam ni lah nanti. Betul cikgu, betul. Amir selalu buat macam ni Ya cikgu, selalu saya buat macam ni cikgu. Kalau ada pecahan ni saya buat macam ni. Jadi bila hilang pecahan tu cikgu, senanglah kita nak kira. Bagus memang itulah sepatutnya. Amir bagus cikgu Terima kasih cikgu, terima kasih. Tak boleh puji sikit Okey kita teruskan. Okey cikgu, teruskan cikgu. Lepas tu nak buat apa kata Amir bagus sangat tadi. Cikgu macam pelik je. Okey, teruskan Boleh cikgu, boleh. Di sini cikgu, X ni saya darab ke dalam lah, jadi X kuasa 2, kemudian X darab dengan 4 jadi 4X cikgu. Dan akhirnya cikgu saya boleh tulis macam ni lah. Okey, bagus. Okey, kemudian saya ringkaskan lah cikgu jadi persamaan kuadratik. Okey, bagus. Jadi lepas tu Lepas tu cikgu, kita akan selesaikan lah persamaan kuadratik ni. Bagus. Tapi kat sini kan Amir nampak ni 4 120. Kan kita boleh ringkaskan dulu. Ya cikgu. Jadi nak ringkaskan macam mana Cikgu, kita bagikan dengan 4 semua cikgu. Bagus. Macam tu lah. Okey cikgu, kita bagikan semua dengan 4 cikgu. Nanti kita akan dapat tulis macam ni lah cikgu. X kuasa 2 tambah X tolak 30 sama dengan 0. Okey.
Ambil teruskan Meh. Ini dah belajar dah ni persamaan kuadratik ni. Macam perkara biasa je ni. Cikgu, yang ni saya tahu cikgu. Kita gunakan kaedah pemfaktoran cikgu. Saya faktorkan di sini. Kurungan X tambah 6, X tolak 5 sama dengan 0. Kemudian cikgu, saya ambil X tambah 6 sama dengan 0 dan X tolak 5 sama dengan 0. Akhirnya cikgu, saya dapatlah X sama dengan negatif 6 dan 5. Okey, bagus. Okey Meh. Cikgu nak tanya Meh. Adakah penyelesaian persamaan serentak kita ni dah selesai? Rasanya belum cikgu. Kenapa pula? Sebab kita tak dapat nilai Y lagi. Bagus. Betul alasan tu. Okey Meh, seterusnya Meh kita nak dapat nilai Y lah kan? Jadi macam mana Meh cara nak dapat nilai Y? Macam ni cikgu. Nilai X ni, setiap nilai X ni cikgu, kita gantikan dalam persamaan 3 ni lah cikgu. Gantikan X di sini untuk dapat Y tu. Okey, bagus. Okey, ambil tunjukkanlah terus. Okey cikgu, mula-mula kita gantikan S dengan negatif 6 ke dalam persamaan 3 ni. Kemudian satu lagi cikgu, kita gantikan X dengan 5 lah. Jadi dapatlah kita tulis macam ni cikgu. Okey. Okey cikgu, kemudian kita ringkaskan cikgu ni 9 bahagi dengan 3 cikgu. Jadi kita dapatlah negatif 2/3 dan juga 3. Itulah cikgu nilai Y dia. Kesimpulannya iaitu penyelesaiannya ialah X sama dengan negatif 6, Y sama dengan negatif 2/3. Dan satu lagi, X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Okey cikgu, okey. Okey Meh, untuk slide yang seterusnya Meh, ini merupakan satu perbincangan lanjutan Meh, yang mengaitkan penyelesaian kepada dua persamaan ini tadi yang kita dapat tadi kan? Ya cikgu. Kita kan kaitkan tadi dengan titik persilangan kan Meh kan? Jadi maksudnya Meh, di sinilah Meh, yang kita kata tadi, penyelesaian persamaan serentak ini tujuan dia adalah untuk menentukan koordinat titik persilangan antara garis lurus dan lengkungan ni. Nampak tak? Jadi maksudnya koordinat A ini lah Meh, negatif 6, negatif 2/3. Nampak tak? Jadi koordinat B ni Meh, 5/3. Okey Meh, macam mana Meh dengan menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah penggantian ni? Okey cikgu, saya faham cikgu. Okey, bagus. Okey Meh, kita jumpa lagi dalam siri video yang lain ya. Okey cikgu.